Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali ini dalam video yang siri seterusnya. Pada kali ini saya akan meneruskan lagi perbincangan berkaitan dengan makna falsafah. Kalau sebelum ini kita dah tengok falsafah dari sudut etimologi, makna falsafah pada zaman Yunani, makna falsafah pada zaman Kristian awal dan makna falsafah pada zaman tamadun Islam. Pada hari ini kita akan cuba selongkar apakah makna falsafah pada zaman gelap dan zaman pertengahan. Agak-agak bila zaman gelap? Zaman gelap bermula adalah 600 Masihi sehingga 1100 Masihi. Ketika dunia Islam mengalami zaman tamadun, mengalami ketamadunannya bermula daripada tahun 610 sehingga 1924 itu dengan kejatuhan Khilafah Osmaniyah. Ketika itu Barat mengalami zaman gelap. Apa itu zaman gelap? Dark Age. Zaman gelap adalah zaman di mana masyarakat Eropah tidak sangat terikat, di mana masyarakat Eropah terikat dengan undang-undang gereja dan juga undang-undang dipanggil feudal yang menyebabkan mereka tertindas, dicengkam, diseksa dan menerima berbagai-bagai lagi ancaman sebab penguasaan gereja yang begitu kuat mencengkam mereka sehingga mereka tidak boleh melakukan apa-apa bentuk inovasi, kreativiti, apatah lagi jumpaan-jumpaan dalam bentuk sains dan sebagainya. Ramai daripada kalangan para saintis dan juga pemikir-pemikir mereka yang menerima yang diseksa dan juga menerima hukuman kerana dianggap melawan kepada kuasa dan pandangan gereja itu sendiri, kerana sebahagiannya bertentangan dengan pandangan gereja dan ada sebahagian mereka digelar sebagai ahli sihir dan sebagainya dan menerima nasib seperti disula, diseksa, dibakar dan sebagainya. Itu kamu semua boleh semak ataupun kamu semua boleh baca, kaji berkaitan dengan zaman gelap dalam tamadun Barat, dalam tamadun sebelum kebangkitan tamadun Barat. Sebab kita bukan nak kaji perkara itu dalam kelas ini. Saya hanya lontar sedikit saja supaya kamu nampak susur galur bagaimana pembentukan makna falsafah daripada satu zaman ke satu zaman. Jadi kita akan bincang dua perkara, zaman gelap dan zaman pertengahan. Zaman pertengahan bermula 1100 hingga 1300. Ketika ini masyarakat barat sudah mula mempunyai sudah mula terdedah dengan ilmu pengetahuan dan mula terbuka untuk untuk mempertahankan ideologi serta fahaman-fahaman yang ada pada mereka. Berbeza dengan zaman gelap, ketika itu mereka betul-betul berada di bawah kuasa gereja dan juga kuasa feudal ketika itu. Kita tengok apa sebenarnya makna falsafah pada zaman gelap. Okey. Ada beberapa orang ahli falsafah yang muncul pada zaman ini, itu zaman gelap dan zaman pertengahan, yang memberikan makna falsafah memberi maksud kepada falsafah. Antaranya John Scotus E. Gina yang meletakkan makna falsafah, yang mengatakan bahawa falsafah dan Kristian adalah sama. Ilmu yang membahagi, mentakrif, mendemonstrasi dan menganalisa sesuatu perkara. Ya. Peter Aberlett mendakwa bahawa falsafah itu adalah teologi, akidah. Manakala John Fidanza pula mendakwa falsafah dan teologi tidak sama. Teologi merupakan kajian kebenaran super tabii,
manakala falsafah adalah kajian kebenaran tabi'i. Thomas Aquinas pula berpandangan falsafah ialah membezakan sains dan falsafah, di mana Thomas Aquinas membezakan antara sains dan falsafah. Menurut Thomas, sains ialah ilmu pengetahuan, fakta yang diperolehi melalui prinsip am, manakala falsafah ialah ilmu pengetahuan benda muktamad yang diperolehi melalui takkulan. Ya. Takkulan ni pemikiran, ya. Ahli falsafah zaman ini terdiri daripada kebanyakan ahli falsafah yang wujud pada zaman gelap dan zaman pertengahan ini terdiri daripada ahli gereja, rahib, mistik, ascetik, pembina biara, dan mereka juga digelar sebagai skolastik. Istilah-istilah mistik, ascetik, skolastik ini kalau kamu nak tahu lebih lanjut, kamu boleh rujuk, boleh kaji dengan lebih mendalam. Baik. Tengok pula makna falsafah pada zaman Renaissance. Banyak. Okey. Falsafah pada zaman Renaissance ni ada 13 saya dapat. Okey. Bila zaman Renaissance ni? Zaman Renaissance adalah zaman revolusi Perancis ataupun zaman kebangkitan revolusi, zaman Eropah mula bangkit. Dia bermula sekitar tahun 1300 hingga 1700 Masihi. Okey, pada zaman Renaissance ini, para ilmuwan ketika ini fokus menentang gereja yang masih kuat berkuasa, di mana disebabkan kuasa gereja yang begitu mencengkam dalam kehidupan masyarakat Eropah ketika itu, mereka sentiasa berusaha nak keluar daripada cengkaman gereja ini, sehingga timbul idea-idea yang melihat bahawa selagi mereka ni berada di bawah cengkaman gereja, selagi itu mereka tak maju. Maka di sanalah timbulnya idea secularism, iaitu satu idea yang cuba nak memisahkan kehidupan dunia daripada agama, kerana agama pada mereka yang dibawa oleh gereja itu menyekat kemajuan dan juga membawa kepada kemunduran. Maka mereka berpandangan untuk maju, untuk lebih menguasai moden dan juga untuk membuat reka cipta secara lebih bebas, untuk inovasi secara lebih bebas, mereka mesti keluar daripada ikatan agama, mesti keluar daripada paksi agama, mesti keluar daripada undang-undang agama. Ya? Sebab itu munculnya idea secularism. Sebab cengkaman yang dibuat oleh gereja itu tidak masuk akal. Ya? Jadi, idea secularism ini sebenarnya datang daripada barat, datang daripada gereja, datang daripada idea untuk keluar daripada cengkaman gereja. Ini bertentangan dan berbeza dengan Islam. Kalau kamu tengok, ketika gereja menyekat kemajuan dalam kalangan penganut dia, ketika itu Islam mengalami zaman kegemilangan. Islam membuka ufuk kajian. Ya, boleh tengok kat sini. Islam membuka ufuk kajian. Islam menghargai saintis, menghargai doktor, menghargai mereka dan juga pembangun ataupun pemberi formula-formula baru ataupun sumbangan baru. Dan ini baru kita tengok pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, tak tengok lagi sejak daripada zaman Islam itu sendiri, sejak daripada zaman kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah bebaskan manusia daripada belenggu ikatan kemanusiaan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada memuliakan fungsi akal itu sendiri. Jadi tidak ada isu agama Islam itu menyekat kebebasan. Tidak ada isu agama Islam itu menyekat sebarang inovasi, sumbangan ilmu, idea-idea baru yang boleh membangunkan lagi dan juga memajukan kehidupan manusia.
Jadi muncul idea sekular, kelemahan bukti kewujudan Tuhan, etik dan juga makna Tuhan. Jadi ini semua adalah merupakan di antara idea yang ada pada zaman Renaissance. Machiavelli, kita kenal biasa Machiavelli ni, di antara idea Machiavelli apa dia? Al-ghayah tubarriru al-wasilah. Matlamat menghalalkan cara. Kita banyak dengar daripada kisah-kisah dan juga cerita-cerita, termasuk ungkapan-ungkapan yang dibuat pada hari ini. Matlamat menghalalkan cara. Ini idea daripada Machiavelli. Jadi Machiavelli ni memberi takrif falsafah sebagai idea pensekularan negara. Ya. Martin Luther pula meletakkan takrif ataupun makna falsafah sebagai menolak Katolisme dan mendorong Protestan yang lebih sekular dan liberal. Makna Martin Luther tolak Katolik tetapi membuka ruang satu lagi kepada Protestan, dan sebenarnya Protestan ini adalah satu aliran yang aliran yang memprotes ajaran-ajaran yang ada dalam Katolik. Ya, jadi menolak Katolik dan juga mendukung Protestan yang lebih sekular dan lebih liberal. Solzhenitsyn pula mendakwa bahawa falsafah itu adalah menolak doktrin yang bertentangan dengan takulan. Manakala Bruno mendakwa falsafah itu adalah menentang ajaran gereja, ya, di mana Bruno ni menentang ajaran gereja dan dibakar hidup-hidup. Jadi Bruno ni mempersoalkan tujuan Tuhan ciptakan manusia di bumi. Bumi bukan pusat alam semesta, itu kata Bruno. Jadi bahkan dia dakwaan Bruno yang mengatakan bumi bukan pusat alam semesta ini menyebabkan Bruno anggap sesat oleh gereja, dan gereja telah menghukumnya dengan hukuman dibakar hidup-hidup. René Descartes, ini bapa sains dan falsafah moden, memisahkan minda dengan jirim. Jadi ini di antara makna falsafah bagi René Descartes adalah apabila dia berjaya memisahkan minda daripada jirim, iaitu saya berfikir dan saya kenal diri saya. Dan Francis Bacon, bapa sains moden, falsafah itu adalah kena pisahkan agama dari falsafah. Makna falsafah itu satu yang tak ada kaitan dengan agama. Ya. Leonardo da Vinci. Dah dengar kan? Leonardo da Vinci ni apa tu? Apa sebenarnya kelebihan yang ada pada Leonardo da Vinci? Kita biasa dengar Da Vinci ni di mana? Mesti pada senyum Mona Lisa, ya. Kepastian datang dari rumus matematik, mekanik sebagai kemuncak ilmu pasti. Jacob Zabarella, ilmu pengetahuan terbit dari kegiatan objek alam tabii dan elaborasi objek menerusi refleksi. Ya, ini refleksi ni maknanya tafakur, berfikir. Massili Ficino mengatakan bahawa falsafah dan agama adalah manifestasi kehidupan rohani. Artinya ada juga spirituality dalam makna falsafah, ya, dalam zaman di Eropah. Raymond Sabundi, ilmu pengetahuan ialah kesedaran diri dan kepercayaan kepada Bible sebagai wahyu agama dan alam tabii sebagai wahyu Tuhan. Spinoza, kenyataan muktamad ialah bahan yang bukan jiring dan bukan minda, dan bentuk agama ialah tafakur rasional kepada Tuhan atau pemahaman alam tabii. Manakala John Locke, idea datang daripada sensasi dan refleksi. Kebanyakan daripada tokoh-tokoh falsafah barat ni, kebanyakannya mereka ni ada ada bawaan ataupun ada idealisme yang dibawa-bawa. Contohnya macam John Locke, ya. John Locke ada idealisme yang dibawa. Spinoza pun sama, Bruno pun sama. Jadi kamu semua kalau nak tahu lebih lanjut tentang falsafah barat, kamu boleh masuk kelas falsafah barat. Baik. Seterusnya kita tengok pula maksud
falsafah pada zaman Auklami ataupun zaman pencerahan sekitar tahun 1700 hingga 1800. Immanuel Kant mendakwa ataupun menjelaskan bahawa ilmu falsafah itu adalah ilmu untuk menjawab persoalan epistemologi, aksiologi dan ontologi. Diderot, ilmu berasaskan pengalaman bukan teologi. Sesuatu yang berlaku pada tujuan yang ditetapkan Tuhan bertentangan dengan ilmu mekanisme. David Hume, kajian makna pengalaman yang menurunkan kepada impresi deria dan idea. Muncul kajian-kajian perbandingan agama, kewujudan Tuhan, intipati agama seperti super tabi'i, rasional, wahyu. Sains sosial, kemanusiaan, sains fizik, metafizik, kebarangkalian dan kalkulus. Ini di antara beberapa bidang kajian falsafah yang muncul pada zaman pencerahan. Okey. Seterusnya, kita tengok pula falsafah pada separuh pertama abad 19. Banyak juga ni. Okey. Pada separuh pertama abad 19, falsafah muncul daripada kajian mantik, matematik, masalah sosial, pergantian agama Kristian dengan deism. Deism ni apa? Dia percaya Tuhan tapi dia tolak wahyu. Dan kepercayaan kepada sinkritikisme, iaitu apa? Dia wahyu yang bercampur dengan adat resam. Ya. Dan kalau kamu belajar ADMET ataupun matematik tambahan, kalau kamu baca soalan-soalan ataupun perbincangan dalam matematik tambahan, kamu akan dapati bahawa matematik tambahan tu ada iras-iras mantik. Ya, ada iras-iras mantik. Sebab itu ada matematik, ada matematik tambahan. Jadi matematik tambahan ni sebenarnya dia ada satu ilmu yang banyak pergi kepada pengukuran berfikir tahap tinggi dan mempunyai iras mantik. Kalau kamu belajar mantik, belajar matematik tambahan, kamu akan dapati dia mempunyai banyak persamaan dan persamaan antara kedua-duanya. Baik. Tengok Hegel. Hegel berkata bahawa fungsi falsafah untuk memahami takkulan kenyataan hidup, memahami proses evolusi benda, menentukan matlamat akhir pembangunan. Benicky pula berkatakan falsafah itu, psikologi itu adalah asas kepada falsafah. Ya. Manakala Cousin, 4 jenis falsafah. Cousin mengkategorikan falsafah kepada 4 jenis. Deism, idealism, skeptikisme dan juga mistikisme. Nak tahu apa benda semua ni? Kena kaji. Ya? Hamilton pula, setiap sains adalah cabang falsafah. Falsafah ialah kesan-kesan menerusi sebab-sebabnya. Tugas ahli falsafah ialah memeriksa kondisi ilmu, mengkaji tabiat minda dan metafizik serta prihatin kepada fenomena minda. Manakala Kierkegaard mendakwa bahawa falsafah adalah hal ehwal kehidupan dalaman dan memahami nilai bicara individu. Jadi, saya tak nak hurai panjang terhadap semua makna-makna falsafah ini sebab saya sekadar nak memberikan satu pandangan umum terhadap makna-makna falsafah mengikut zaman supaya nanti bila kita berbincang tentang falsafah Islam, kita boleh melihat secara lebih halus dan lebih dekat terhadap semua pandangan-pandangan sebelum dan selepas tamadun Islam. Baik, kita tengok falsafah separuh kedua abad 19. Pada zaman ini, muncul daripada teori sejarah dan masyarakat, matematik, sains tabi'i, teori evolusi, kaedah sains, makna kebenaran,
neokatisma, neoskolasticisma, macam-macam ya. Di mana Spencer memberikan makna falsafah itu adalah asas kepada satu sistem yang luas, mengatasi aras, deria dan sains. Manakala Tishmuller pula mendakwa bahawa tafsiran kewujudan diri sendiri dan fenomena. Janet mendakwa falsafah itu adalah kerohanian yang mengambil kira fakta sains tabi'i dan mengiktiraf kesahan sebab-sebab akhir dalam kehidupan dan minda. Lewis pula menjelaskan falsafah ialah sains kehidupan jasad, sains kehidupan jasad dalam tindakan dengan mengambil kira sains-sains yang lain. Ya. Ia lebih kepada sains ya kalau zaman abad kedua 19 ini. Cuba tengok falsafah pada abad 20. Nama-nama yang muncul daripada abad 20 ini pada falsafah adalah Peirce, itu falsafah ialah mantik. Wildeburg, falsafah berbicara tentang nilai, mantik, etik dan estetik. Hobhouse, falsafah berhubung dengan fakta yang ditulis melalui sains empirikal dan melalui sintesis terhadapnya. Lipps, falsafah sebagai sains pengalaman dalaman dan jadi asas psikologi, mantik, etik, estetik dan metafizik. Creighton, falsafah ialah sejarah pemikiran bersifat kemanusiaan, kerohanian dan kepuisian. Morton Wright, falsafah ialah tentang epistemologi, aksiologi dan ontologi. Manakala Russell, falsafah berada antara sains dan teologi. Ya. Ini semua pada pandangan ahli falsafah barat. InsyaAllah pada video akan datang saya akan cuba kupas pandangan falsafah daripada aspek pemikir-pemikir Islam abad 20. Jadi yang tu saya belum masuk lagi dalam nota pada kali ini. Nanti insyaAllah pada video akan datang kita akan tengok pula pandangan ahli falsafah Islam pada abad 20. Okey. Adakah sama dengan pandangan yang dibawa pada zaman tamadun Islam sekitar pada zaman kerajaan Abbasiyah dan Umayyah dan juga selepasnya, ataupun ada penambahbaikan ataupun sumbangan-sumbangan baru yang membantu untuk kebangkitan Islam yang seterusnya. Okey. Last kali kita tengok fascia modernis. Fascia moden ni bila? Fascia moden, dia dikira fascia moden ni adalah selepas zaman moden. Lebih kurang tahun 900 ke atas. Ya. 1900 ke atas. Sepertinya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ni di antara individu yang memperkenalkan teori humanism, iaitu keputusan berpaksikan manusia. Kalau masa zaman Yunani dahulu diperkenalkan oleh golongan sofis yang mendakwa bahawa manusia adalah neraca segala-galanya. Manusia segala-galanya, dalam erti kata yang lain dalam bahasa Arab disebut al-insan miqyas kullu syai'. Jadi teori yang dibawa oleh sofis pada zaman Yunani dulu telah dikembangkan semula, dibawa semula, dihidupkan semula oleh Friedrich Nietzsche ni dengan membawa teori humanism, di mana humanism itu adalah meletakkan manusia sebagai paksi membuat keputusan, menolak agama, menolak sebarang bentuk agama. Dengan sejarah hitam yang mereka dengan gereja dahulu menyebabkan mereka memandang serong kepada agama, termasuk juga pandang serong kepada Islam itu sendiri. Walaupun mereka sebenarnya tak kaji Islam tu, ya. Kalau mereka kaji Islam, mereka akan tengok keindahan Islam yang mengiktiraf inovasi akal, perkembangan akal dan juga mengiktiraf kedudukan akal sebagai salah satu instrumen untuk berfikir dan juga membuat
inovasi. Baik. Friedrich ni dan juga Martin Heidegger ini berpandangan kemodenan ialah era mengatasi dan memunculkan benda baru. Muncul aliran baru dalam falsafah seperti nihilism dan nyahbilanisme. Nyahbinaism ni cari sendiri apa sebenarnya maksudnya, rujuk ya. Frost berpandangan pembahagian falsafah kepada 10 isu. Alam tabi'i semesta, tabi'i alam semesta, tabi'i Tuhan, kedudukan manusia dalam alam semesta, manusia dan negara, manusia dan pendidikan, konsep jahat dan baik, nasib dan ikhtiar, roh, nyawa dan kematian, minda dan jirim, idea dan pemikiran. Kamu boleh tengok ya, dalam daripada awal zaman zaman gelap sehinggalah zaman pasca moden, Barat memang tidak mengenengahkan wahyu. Barat tidak mengenengahkan ketuhanan dan Barat tidak mengenengahkan dalam pemikiran falsafi mereka hidup selepas mati. Apatah lagi nak membincangkan tentang perkara gaib ataupun perkara-perkara sam'iyat. Apa yang dibincangkan oleh Barat daripada fasa moden, ya, sehingga awal daripada mana? Daripada zaman gelap ni sehinggalah zaman fasa moden adalah semua berkaitan dengan material. Material berkaitan dengan rasional, potism dan sebagainya. Tidak ada satu pun yang membawa isu kehidupan selepas mati, berkaitan dengan wahyu, berkaitan dengan ketuhanan yang dalam erti kata kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya, tak ada. Sebab apa? Sebab sejarah hitam mereka dengan gereja menyebabkan mereka ni memang buang jauh-jauh semua perkara yang ada kaitan dengan agama. Jadi itulah yang membezakan antara falsafah Islam dan juga falsafah Barat dan juga falsafah Yunani. Islam dalam erti kata mengiktiraf akal, Islam tidak tolak wahyu. Islam juga tidak tolak kehidupan selepas mati. Islam juga tidak tolak qada dan qadar. Ya, Islam juga tidak tolak salah satu daripada unsur besar iaitu unsur ketuhanan yang menyebabkan terjadinya makhluk dan juga kita semua di muka bumi ini. Jadi sampai di sini dahulu perkongsian saya tentang makna falsafah. InsyaAllah pada video akan datang saya akan kupas satu lagi aspek iaitu makna falsafah dari sudut ahli falsafah Islam moden. Ya, kalau tadi kita bincang makna falsafah dari sudut ahli falsafah Islam pada zaman tamadun silam, sekarang kita cuba tengok makna falsafah daripada ahli falsafah Islam moden dan kita akan tengok siapa sebenarnya ahli falsafah Islam yang hidup pada zaman moden ini. Bismillah. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.